Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari sama-sama kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam pengajian hadis 20. InsyaAllah malam ni kita masih lagi membincangkan hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam bab paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Matan hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastakrihu alaihi wa mastukrihu alaihi. Hadisul hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku atas akan kesilapan dan kelupaan dan apa yang dipaksa mereka atasnya. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dan oleh orang yang lain dari kedua. Jadi yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan perkara yang pertama dan perkara yang kedua dalam hadis ini, iaitu al-khata' wa nisyan, perkara berkaitan dengan kesilapan dan kelupaan dalam hadis ini. Yang Allah maafkan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang tersalah atau tersilap ataupun perkara yang terlupa. Manakala yang ketiga dalam hadis ini ialah dipaksa. Ya. Baik. Terus pada ustaz seterusnya, iaitu paksaan. Apakah itu paksaan? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan antara perkara yang dimaafkan oleh Allah SWT dalam umatnya, iaitu kita, iaitu perkara yang dipaksa. Jadi definisi atau ta'rifan paksaan ialah mengerjakan sesuatu bukan dengan kemahuan sendiri, melakukan sesuatu bukan dengan kehendak sendiri, tetapi dipaksa oleh orang lain dan tidak ada ikhtiar untuk mengelak dari melakukannya. Tak ada pilihan dah untuk kita melakukan sesuatu daripada melakukan perkara yang dipaksa itu. Yang pertama, bukan dengan kemahuan sendiri. Yang kedua, dipaksa oleh orang lain dan tiada ikhtiar untuk mengelak. Tak ada pilihan dah. Itulah jalannya untuk dilakukan. Jadi suatu pekerjaan yang dipaksa untuk dilakukan, ada kalanya pekerjaan itu tetap haram selama-lamanya. Dia memang asalnya haram, memang haram, takkan boleh jadi halal atau harus. Tidak ada jalan yang mengharuskannya seperti membunuh dan berzina. Dalam bab fiqh, perkara membunuh, perkara berzina. Contohnya dalam ini dikata, maka pekerjaan ini tiada boleh atau tiada dihalal oleh kerana paksaan itu. Contohnya dia dipaksa untuk berzina, ataupun dia dipaksa untuk bunuh. Tetapi jika pekerjaan yang haram itu bukan haram yang tetap selama-lamanya,
Maksudnya selain daripada bunuh dan berzina, ada kecualinya seperti makan bangkai-bangkai, iaitu dibolehkan kerana terpaksa. Baik. Dalam isu paksaan agar berzina ini, kebanyakan ulama bermazhab bahawa jika seorang wanita itu dipaksa melakukan zina, maka tiada hukum had dikenakan ke atasnya. Sekiranya paksaan itu menyebabkan beliau tidak mempunyai daya, itu ada syaratnya lah, tak mempunyai daya, tak ada pilihan dah, untuk menahan atau mencegahnya daripada berlaku, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika beliau mampu menolaknya dan berupaya mengelak daripadanya, maka ia berdosa. Itu yang dah. Di ulama mengambil satu hujah dalam hadis dalam bab ini diriwayatkan oleh Asram. Sesungguhnya seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW dipaksa untuk berzina. Lalu Rasulullah SAW membebaskan berhukum hudud. Paksa lah, paksa. Dia tak ada pilihan lah. Ini kes yang berlaku lah. Ada juga satu kes berlaku dihadapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang hamba perempuan yang diperkosa. Ini yang dipaksa lah oleh seorang hamba lelaki. Maka dia memukul hamba lelaki dan tidak memukul hamba perempuan. Ini sebatan kepada hamba lelaki tadi, tidak kepada hamba perempuan. Kerana pemaksaan itu adalah konsep syubhah dan dia menggugurkan hudud ataupun had ataupun balasan pada mereka. Manakala paksaan melakukan pembunuhan, jadi paksaan berkaitan dengan perkara zina. Paksaan untuk membunuh, maksudnya dia dipaksa untuk membunuh dan dia pun membunuh. Jadi alim ulama sepakat bahawa sekiranya seorang itu dipaksa untuk membunuh seorang lelaki yang terpelihara darahnya, maknanya dia merdeka, yang kena bunuh tu orangnya merdeka, Islam, bebas, berakal dan sebagainya, tidak harus dia membunuhnya. Jika beliau membunuhnya, maka beliau berdosa. Ini walaupun dipaksa, bunuh juga berdosa. Kerana pembunuhannya itu adalah sebagai tebusan untuk dirinya, lantaran pembunuhan itu dilakukan dengan pilihannya. Bunuh tak bunuh ni tangan dia. Kalau zina itu kan dipaksa, contoh dirogol, sebab tu tak ada had bagi orang kena. Tapi yang ini membunuh, dia boleh pisau di tangan dia. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Para ulama sepakat kalau dia bunuh juga, paksa juga, maka dia berdosa juga. Berdosa. Sebab apa? Pilihan sebenarnya masih ada lagi di tangannya. Contohnya pisau tu, kalau dia suruh bunuh, dia campak lah, ataupun dia kena bunuh. Tak pulang lah. Oleh itu perbuatan tersebut dikira sebagai sengaja juga. Jadi di samping itu mereka juga bersepakat bahawa paksaan atas pembunuhan tidak akan berlaku melainkan dengan ancaman bunuh atau dengan sesuatu yang ditakut-takutkan atasnya. Jadi penjelasan ini banyak dalam kitab-kitab fiqh lah. Cuma para ulama mazhab berselisih pandangan tentang wajib qisas dalam pandangan ini. Qisas maksudnya bila bunuh, balas bunuh. Pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad ia lebih nyata dari pandangan perkataan Imam Syafi'i bahawa wajib qisas ke atas keduanya. Dua-dua wajib qisas. Siapa? Orang yang memaksa dan orang yang dipaksa tu. Orang yang dah meninggal tu tak nak apa lah kan? Itu maksudnya lah. Imam Abu Hanifah pun wajib qisas ke atas orang itu. Dan kerana orang yang kena paksa itu seperti alat. Seperti alat. Ini ada pandangan lain, iaitu pandangan Imam Ulama Mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Itu masalah berkaitan dengan pada paksaan terhadap orang yang membunuh dan orang yang berzina. Baik. Paksaan itu ada dengan jalan yang hak, iaitu benar, dan ada jalan yang tidak hak. Apa itu jalan hak? Contoh jalan yang hak, kita boleh paksa. Apa dia? Seperti maksa kafir harbi. Ini kafir yang diperangi mereka itu untuk memeluk agama Islam. Kalau tak masuk Islam, maka dibunuh. Contohnya lah, paksa dia. Sekiranya ia memeluknya, hanya salahlah Islamnya, benarlah Islam, diterima Islamnya.
Dan seperti seorang hakim memaksa orang yang berhutang untuk menjual hartanya, ini paksaan juga. Tapi yang ini dibolehkanlah. Seorang dalam perbicaraan dia berhutang tapi ada harta lagi, hutang cash tapi dia punya harta-harta kekalnya masih ada. Jadi bila hakim mendapati perkara tersebut, lalu menyuruhnya untuk menjualkan harta dia dan untuk membayar balik, kerana menyelesaikannya setelah sempurna penyiasatan terhadap dirinya, menjualkan harta. Itu boleh lah. Itu jalan paksaan yang hak, yang boleh, yang benar. Jalan yang tidak hak, mana paksaan yang tidak boleh, seperti memaksa supaya dirosak atau dibinasakan harta orang lain. Ini tak boleh lah. Maknanya ada orang paksa kita pergi ke rumah si fulan bin fulan, maka pecahkan keretanya di sana. Itu tak boleh lah. Itu tanpa hak, tak ada hak pun. Kalau berlaku paksaan ini, maka segala tanggungjawab atas orang yang memaksa, bukan orang yang dipaksa. Maksudnya, dan seperti memaksa seorang supaya bertutur dengan kata-kata yang menyebabkan murtad. Kita paksa orang supaya syirik kepada Allah Ta'ala pun tak boleh. Ini paksaan yang tidak hak, tak boleh. Sekiranya orang itu bertutur dengan kata-kata itu sedang hatinya tetap beriman, maka tidaklah dia jadi kufur. Ini jangan panjanglah, yang lepas kita bincang. Dan seperti memaksa seorang supaya mentalakkan isterinya. Kes talak isterinya. Talak itu kalau dilakukan tidaklah jatuh. Ini paksaan. Paksaan. Ini isu talak ni. Atau ada datang juga pada saya mengadu berkaitan dengan dia nak buat fasah, nak tutup fasah. Saya tanya kenapa nak tutup fasah? Sebab suaminya tak pernah bagi nafkah, sebab menagih. Lepas tu suaminya pula tuntut isteri ni syus. Dia berlawan lah tu dekat mahkamah. 2 kes beza. Jadi saya tanya, nafkah bagi tak? Nafkah tak bagi, berapa bulan dah, hampir 2 tahun tak nak bagi pun. Nafkah tak bagi. Saya kata kalau begitu tengoklah ta'liq. Kadang orang perempuan dia tak faham. Tengok ta'liq. Ta'liq tu kata apa? Sebab bila kita baca ta'liq tu, dia kata faham. Dia faham je, dia senyum. Dia tak tahulah faham tak faham. Sebab dia nak kahwin, dia seronok je. Bila berlaku isu begitu, maka dia kata tengoklah ta'liq. Kalau si suami bagi nafkah, semua lengkap, semua ada, itu tak bolehlah tengok ta'liq. Tak selesai lah ta'liq tu. Tapi kalau tak bagi nafkah, memudaratkan, tengok ta'liq balik. Sebab saya kata berbeza dengan cerai secara raj'i, talak raj'i dengan talak bain. Berbeza. Bila ta'liq, berlakunya ta'liq tu, maka dia ada bain sughra. Apa beza bain sughra dengan talak raj'i yang biasa? Bezanya ialah tak boleh rujuk lah. Dah tahu suami itu penagih, tak pernah bagi nafkah, dia nak minta fasah. Saya kata lihat pada ta'liq je. Pergi mahkamah, tengok ta'liq, mohon ta'liq. Ta'liq tu dia siasat. Syarat ta'liq pula kena buat aduan. Jangan kata ada kes, dia kata dia dah buat suami dia sebab suaminya tu dah tak bagi nafkah. Lepas tu dia tinggal begitu je, nak kahwin baru. Tengok-tengok rupanya dia tak buat aduan lagi. Dan ta'liq kata kena ada aduan. Jadi dia kata awak masih isteri orang, tak boleh nikah. Dah sudah gitu kan, keadaan itu. Jadi nak kena buat aduan di mahkamah. Dibuat aduan di mahkamah siasat, kemudian berilah dia punya kosnya pun RM10. Dulu RM1 je tu kan. Tengok balik ta'liq masing-masing lah. RM10. Maka ketika itu terpisahlah. Mereka kaedah cerai khulu', talak khulu'. Bila cara khulu' dah tak boleh raj'i lah. Kalau talak bain, talak raj'i, kata cerai, kata aku rujuk baliklah. Nak tak nak, terima jugalah, kita rujuk. Perkara yang main-main pun jadilah, rujuk kan. Begitu. Jadi kalau ta'ala bain sughra ni, ta'liq ni, dah tak boleh rujuk. Kalau nak macam mana? Pinang balik kot. Nikah semula lah, nikah semula. Selamat sikit si isteri ni. Kes-kes begitulah saya nasihatkan. Tak ada di kalangan masyarakat kita ni suami yang penagih tegar. Memang kena anaya.
hak isi tak tahu kat mana. Itulah tu contohnya lah. Ya, itu berkaitan dengan pasal-pasal dalam talak tadi lah. Ya. Baik, petunjuknya dalam atau dalil daripada hadis yang kita baca tadi. Di antara yang ditunjukkan oleh hadis yang ke-39 ialah hadis ini menjadi dalil bahawa syariat Islam adalah syariat hukum. Ya, dalam Islam diturunkan hukum. Hukum ni ada yang ditentukan, ada yang dirukhsahkan. Itu kaedahnya kan. Dan tiap-tiap yang perbuatan yang hukum itu tidak saja dilihat kepada rupa lahirnya, mana zahir dari hukum. Kita nak hukum berdasarkan zahir. Tak boleh hukum batin. Ya, susah hukum batin, hukum zahir dia. Contohnya orang tu mati. Kenapa mati? Sebab kena sihir. Siapa yang buat? Tak ada bukti. Tak boleh nak hukum tuan. Tak ada hukum. Macam mana? Kecuali dia bunuh, dia saksi sebagainya ataupun pengakuan, maka ada perbicaraan di sana ditentukan hukum padanya. Tetapi ditinjau supaya ke dalam hati orang yang melakukannya. Maknanya ada juga yang dilihat dari sudut niat itu, atau dipaksa ataupun tidak. Adakah perbuatan itu terjadi menurut qasadnya sendiri ataupun tidak? Maksudnya dipaksa ataupun sengaja ataupun tidak, ataupun nyata ataupun terlupa. Ini dilihat di sudut itu. Kerana ini penilaian hukum terhadap seorang yang mengerjakan sesuatu dengan qasad atau sebaliknya tidaklah sama keadaannya. Berbezalah. Ya. Semua kena melalui pengakuan dan sebagainya. Baik, perkara yang kedua, juga hadis ini memberi pengertian kepada kita tentang penghargaan agama terhadap kesedaran ini. Amalan besar artinya dalam bidang hukum, sehingga ada perbuatan yang tiada dihukum sah kalau dikerjakan dengan tiada kesedaran. Yang tak sedar, terlupa kan. Itu sebab itu lihat pada hukum akal ni sebagai salah satu hukum yang penting dalam agama. Syarat sah berakal, gila tak boleh. Contohnya kan. Dan atau qasad yang sendiri. Qasad ya, maknanya niat dia. Seperti dalam perkara talak pasangan sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, yang demikian ternyata pula bahawa kesedaran itu adalah bukti tanggungjawab seorang atas perbuatannya. Tanggungjawab taklif itu. Betul salahnya perbuatan itu adalah dalam pengetahuannya, dan dialah yang akan menerima akibatnya. Wallahu a'lam. Baik. Itu selesailah hadis kaya itu. Yang panjang itu dipuncak dalam fiqh lah. Ya. Sebab hadis ni Imam Nawawi susun dalam hadis 40 ada pelbagai. Dalam ni ada berkaitan tauhid, akidah, dalamnya ada berkaitan usul, ini ada dalam fiqh, ada akhlak, ya. Ini dalam Imam Nawawi rahimahullah disusun berkaitan. Baik. Seterusnya hadis yang ke-40. Ini nak habis hari yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu ia bersabda. Ini dalam kaidah Rasulullah lah. Seorang sahabat ni rapat Jadi tanda kasih Rasulullah nak bagi tahu sesuatu yang penting ni, dia pegang bahunya. Itulah kaidah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau orang yang berdagang. Ya. Ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Atau orang yang sedang melalui di jalan pengembara, orang musafir ni, ya, orang yang sedang berjalan. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu pagi. Ini
dalam bab akhlak, bab urusan kerja dan sebagainya, tidak perlu ditangguh-tangguhkanlah, disegerakan. Dan gunakanlah dari sihatmu, di sihat engkau bagi masa sakit engkau, dari masa hidup engkau bagi masa mati engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 perkara di sini. Yang pertama, pesan Rasulullah SAW, jadikan dunia ini seperti orang yang berdagang. Orang yang apa ni? Berdagang ni apa? Peniaga. Orang yang bermusafir, bukan tempat kekal. Sebab orang kafir, dia bercita-cita nak hidup lama di dunia dan bercita-cita nak mati di akhirat. Ini orang kafir. Sebab apa? Sebab dia nak seronok kat dunia ni, harta, kekayaan, sihat, sebagainya. Bila di hari akhirat dia kena seksa, dia tak nak kena seksa, dia nak mati. Kalau kena hidup, dia kena seksa. Itu orang kafir. Orang Islam di dunia ni macam inilah, sekadar perjalanan saja, bukan untuk kekal selama-lamanya. Tetapi di hari akhirat mereka nak hidup lama-lama. Sebab apa? Nikmat. Ya, jadi maksud dapat nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang seterusnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, apabila petang jangan tunggu pagi. Apabila kita petang, jangan tunggu besoknya, buat selesai ke. Bila pagi jangan tunggu petang. Dan ambillah ketika sihat daripada sakit. Maksud sihat ni kita dah kuat lah. Hari ni dah mula orang pergi umrah, tuan-tuan. Tempat saya tu ada seorang dah dapat pergi umrah. Alhamdulillah lah, waktu dia sihat. Sekarang ni pun tak tahu lah prosedurnya macam mana. Dapat pergi, alhamdulillah. Pada sakit susah. Daripada hidupmu, daripada hidup bagi masa mati. Masa mati kita. Mati tak ada apa-apa lah. Masa hidup ni lah kita hidup, kita buat syariat. Di hari akhirat tak ada syariat dah. Dunia ni ada hukum halal, haram. Ada boleh, ada tak boleh. Kat akhirat ni semua boleh. Ada tak boleh, semua boleh. Kat akhirat beza. Baik, syarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan daripada hadis Laith daripada Mujahid dengan tambahan ini, iaitu wa 'ala nafsaka min ahli al-qubur. Maksudnya tambahan dalam matan yang lain melalui hadis daripada Laith dan Imam Mujahid. Maksudnya, dan hitunglah diri kau dari bilangan penduduk kubur. Kita pergi kubur, tengoklah ada berapa lot kat situ. Kita pula nak satu lagi situ kot. Hitunglah diri. Itu mana muhasabah diri bila kau dari bilangan penduduk kubur. Kita pun nanti adalah satu lot kat situ kot. Itu muhasabah diri. Nilai hadis ni ialah penghidupan seorang di dunia dengan memperkatakan secara terus terang hakikat dunia. Inilah hakikat dunia dan kehidupan di dalamnya, yang mesti difahami oleh orang mukmin, dan menerangkan pula apakah yang wajib disediakan sebelum dia diperintah meninggalkannya kelak. Bagi orang mukmin, dunia tetap dunia, mesti urusan dunia kena buat. Jangan ditinggalkan dunia tu, sebab kita di dunia dan segala-galanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tetapi kena ada persediaan untuk di hari akhirat, persediaan untuk kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut dari sudut ilmu, oleh yang mati, yang meninggal dunia itu terputuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Antaranya ialah doa anak yang soleh, apa lagi sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat.
Jadi ilmu yang fani sangat penting ya. Sebab bila ilmu kita dapat, kita sampaikan, maka dia akan berterusanlah insya-Allah ganjaran pahalanya dan redha Allah Taala sampai hari kiamat. Kalau kita berwakaf pun samalah. Tetapi kadang-kadang bila kita wakaf tanpa ada dokumen sekarang ni susah. Banyak saya nampak dah bila ayahnya wakaf, kemudian atau ibunya wakaf, tetapi tidak melalui dokumen yang betul, maka bila dia meninggal dunia, anak nampak nilai harta wakaf tu lebih tinggi daripada apa yang ayah nampak di hari akhirat, maka dituntutnya yang duit harta tu. Kesian ke ayah dan ibu yang mewakaf. Jadi siapa nak wakaf kena ada dokumen. Sekarang ni kena ada peraturan lah. Benda tu atas mungkin tanah, mungkin bangunan dan sebagainya. Baik, perkara yang mengenai hubungan dunia dan orang mukmin. Baik, sebagai seorang yang berdagang atau pengembara, menurut kata Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW telah memegang bahunya lalu bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau seorang yang berdagang atau pengembara yang sedang dalam perjalanan. Ini nasihat Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita dalam berdagang ni, kadang kita susahlah. Berbeza orang yang duduk dengan orang musafir. Ada cabaran-cabarannya, apa lagi, ada dugaan dan sebagainya lah. Ini adalah satu nasihat yang tepat menjadi panduan hidup kepada Ibnu Umar khasnya dan pada seluruh kaum muslimin amnya. Ini pesanan Rasulullah SAW. Rasulullah penuh nasihat. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana keadaan kita dengan sahabat kita, bawalah musafir. Bawa musafir, kemudian tahulah macam mana perangai dia atau sifat. Kadang depan kita, di sisi kita tak ada masalah. Tapi dalam perjalanan tu ada perkara atau masalah-masalah yang terpaksa kita tanggung bersama. Itu nak lihat peranan ataupun pengorbanan sahabat, ataupun ahli keluarga kita lah. Mana pentingkan diri sendiri, mana pentingkan kita. Utamanya kalau para sahabat lihat dalam isu peperangan. Di dalam peperangan, contohnya di padang pasir, peperangan memerlukan air. Siapa nak bagi dulu? Kalau betul-betul para sahabat ni, dia akan tolak bagi kepada sahabat. Sahabat tolak kepada orang lain, tolak lain. Apalah akhirnya semua syahid. Itulah keadaannya. Jadi ini adalah satu nasihat yang tepat, dan inilah yang mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia hidup di dalam dunia sebagai alat untuk mengisi penghidupannya yang baik, guna mencapai darjat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera serta lebih utama dan abadi sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Ini antaranya lah. Nak bahagia kena diuji lah. Maksudnya bila kita kata kita beriman, diuji itu antara tanda kita beriman lah. Tanda beriman. Kalau kita tidak diuji itu tandanya maksudnya perlu muhasabah diri lagi lah, sebab diuji. Berbagai-bagai ujian lah, sama ada ujian dengan kesukaran ataupun ujian dengan kesenangan. Ujian dengan kesenangan, kita berada dalam maqam syukur. Syukur alhamdulillah. Kalau kita diuji dengan kepayahan, maka kita berada dalam maqam sabar. Dua maqam yang berbeza. Itu hak Allah Ta'ala untuk berikan kepada kita. Kalau kita selesa contohnya, selesa, semua ada, Allah berikan kebahagiaan, keluarga yang baik, rezeki yang banyak. Jadi syukurlah kepada Allah Ta'ala. Syukurlah. Janganlah kita menafikan perkara itu. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi jika kita diuji dengan perkara-perkara kesusahan, kahwin pun tak dapat anak, tak bahagia, ada masalah, sebagainya, jadi Allah nak uji, itu adalah maqam sabar kita lah. Dengan sabar, dengan kita akan dapat kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Sayyidina Ali pernah menggambarkan keadaan dunia dan akhirat dengan jelas sebagai berikut. Ini pandangan sahabat tentang dunia. Kita ingin tahu hidup sahabat ni Rasulullah, hidupnya susah,
Inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amalun. Ini kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib, bukan hadis lah. Rasulullah kata-kata Ali bin Abi Thalib. Sebab kata-kata para sahabat ni hikmah. Ya. Allah berikan kelebihan pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama semua ada perkataan hikmah. Ya, tak semestinya kita ambil juga dari hadis Nabi. Para sahabat pun ada perkataan-perkataannya yang kita boleh ambil iktibar. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Sesungguhnya dunia ini telah berangkat membelakangi, ya, maknanya terbalik. Dan sesungguhnya akhirat itu telah berangkat menghadapi atau mendatang. Dunia ditinggalkan, akhirat akan kita tuju. Itu saya Ali bin Thalib. Ya, maksudnya dinampak akhirat tu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dunia tu makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu saya Ali. Kita nampak lain. Kadang-kadang kita nampak dunia tu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirat kita jauh kita tinggalkan. Itu berbeza dengan sahabat radhiyallahu anhum. Bahawa dunia itu berangkat membelakangi, ini kan selesai, habis ya. Sebenarnya kita tengok umur lah sebenarnya. Tengok umur. Mana yang umur terbalik lah. Tak ada, umur tu dia jadi makin tua, makin tua, makin tua, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Yang kuat-kuat tu tinggal belakang lah. Ya. Sebab itu dalam berdagang itu lain. Sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi atau mendatangi. Setiap pergi. Jadi apa kesediaan kita dah contohnya. Amalan kita ni apa nak ni? Nak tunjuk Allah Ta'ala ni apa ni? Kalau kita hitung ni, ini tak cukup lagi. Ini tak cukup lagi. Zikir tak cukup lagi. Quran tak baca lagi. Solat pun tak banyak lagi. Apa lagi yang ada ni? Selawat pun tak ada. Macam mana ni nak dapat syurga Allah Ta'ala ni? Nak dapat redha Allah ni macam mana? Jadi ilmu pun macam mana ni? Umur macam saya, umur dah 40 lebih ni. Ilmu dah tak ada lagi ni. Nak belajar macam mana ni? Nak belajar Alkitab ni. Itu kita kena fikir tu. Ya? Kalau orang tak fikir tu, dia tak adalah. Dia akan, harta aku tak cukup lagi ni. Perlu tambah lagi ni. Aset tak cukup lagi ni. Ya? Kereta pun tak ada 10 biji, tak boleh ni. Contohnya, ya? Itu orang yang bermatamatkan dunia, berbeza dengan para sahabat yang bermatamatkan akhirat. Jadi contohlah para sahabat, ya, akhirat. Harta ada tak masalah. Dengan harta tu nanti, dengan harta tu dapat kita banyakkan infak contohnya. Jangan dibiarkan harta tu, tak pula tinggallah harta tu, biarlah. Tak boleh. Mana harta itu juga antara asbab untuk kita dapat redha Allah Ta'ala. Kan dalam hadis-hadis selepas kita bincang, berbeza orang yang punya harta, yang tak punya harta. Sahabat yang punya harta, dia boleh infak. Sahabat yang tak punya harta, tak ada boleh infak. Dia tanya kepada Rasulullah bagaimana? Itulah solat duha contohnya, ya, buat zikrullah contohnya. Itu antara yang menambah pahala. Dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya, abna, putera-puteranya. Maka jadilah kamu daripada putera-putera ataupun abna, anak-anak, ya, akhirat. Ya, mana kita berkembang untuk ke akhirat. Dan janganlah kamu jadi putera-putera dunia, abna dunia, anak-anak dunia. Dunia anak ni maksudnya kecil, dia akan menuju satu matlamat atau apa nak dibuat pada masa depan. Bila abna akhirat, dia akan pandang akhirat itu lebih besar daripada dunia. Kalau abna dunia, dia akan pandang dunia itu lebih besar daripada akhirat. Ya? Kerana sesungguhnya hari ini hari amal dan tiada perhitungan. Kat dunia lah sekarang ni, hari ini hari amal. Kita dunia ni hari amalan. Amal, buat je amalan tuan. Buat je amal. Jangan tinggal. Ya. Apa yang amal yang boleh buat, buatlah. Zikrullah, zikrullah. Selawatlah. Bantu orang lah. Sedekah lah. Tak boleh apa-apa, senyum lah. Ya, macam itulah. Buatlah. Ataupun niat baik lah. Niat baik je, positif saja. Ada tu tuan-tuan. Ya. Berbanding dengan orang negatif je,
Dalam kena stres habis. Ya. Dalam berita lepas Raja SPM ni terjun bangunan 3-4 kat mana kat Johor. Lepas habis ujian, ujian apa tu? Percubaan SPM kot. Tak tahulah kenapa tiba lompat ke terjatuh. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bila kita nampak akhirat itu lebih besar, maka insya-Allah kita akan rasa bahagialah insya-Allah. Ya. Sedang keesokannya hari perhitungan dan tiada amal. Hari akhirat hari hitung, tak ada amal lah. Cukuplah amal tu. Ya. Kat sekarang ni lah dunia ni hari amal. Buatlah amal tu. Ya. Niatlah kita hidup ni kerana Allah Taala. Amal tu insya-Allah buat baik semua kerana Allah Taala. Sebab hari ni hari amal. Besok dah tak ada amal. Ada hitungan. Hitung ni kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni, kenapa ni. Kita jawablah insya-Allah. Ya Allah SWT. Jadi memang benar dah dan tepat sekali gambaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikat menunjukkan bahawa dunia ini tempat untuk beramal. Ya, berdagang ni beramal, mengembara ni beramal dalam sekian waktu yang tertentu. Contohnya berapa tahun Allah beri rezeki kita untuk hidup? 10 tahun, 10 tahun, 20, 50 tahun, ataupun 80 tahun. Allah ada beri rezeki 100 tahun, 100 tahun lah. Ya, itu terpulang pada masing-masing. Tapi jika dia umurnya panjang dan dia orang beriman, itu lebih baik. Umurnya panjang 100 tahun atau 120 tahun, ya, dan dalam keadaan itu dia sangat beriman, itu rezeki dia lah. Ya, dia dia doa jadikan apa? Allah maslih di dunia ma'ash, baikkan dunia hidupku dan akhiratku sebagai jika tak baik bagi aku kan. Itulah. Ini jadikan dunia ni. Kalau baik bagi aku ya Allah, kau panjanglah umurku. Kalau dunia ni tak baik bagi Allah, kau pendeklah. Berani ke nak doa macam tu kan? Susah juga ya. Jadi dah kebaikan kami dunia dan akhirat. Macam itulah. Baik, pada hakikatnya menunjukkan bahawa dunia ini tempat untuk beramal dalam sekian waktu yang tertentu dan bukanlah tempat untuk bermukim, duduk bersenang-senang sebanyak zaman. Ya. Maksudnya tahulah tuan-tuan, dah zaman sekarang ni rasanya semua nak senang je lah. Ya. Tak nak buat amal. Ustaz tak nak buat amal ni. Amal macam mana? Tuan-tuan datang sini duduk dengar pun dah kira beramal kan? Ya? Yang bekerjalah. Niat Allah Ta'ala beramal lah. Tapi ada sebahagian daripada masyarakat kita yang senang nak duduk relax, ya? Tak nak beramal. Ada yang Allah dah bagi masa pada dia, ya? Ada masa manusia ni masanya belajar. Dia tak ada masa nak beramal, belajar je, ya? Sampailah umur tertentu dia bekerja dan dia boleh beramal sebagainya. Ada masa yang mana orang tu bekerja je. Maksudnya dia dah peringkat belajar, habis belajar bekerja je. Dia amalnya sikit lah, amal khususnya maksudnya. Tetapi ada juga yang Allah dah berikan dia dah siap pencen lah tuan-tuan. Ada masa. Masa tu apa? Beramal je. Amal lah. Itu masa-masa tertentu lah. Kita sikit lagi. Jadi kerana ini maka seorang yang dikehendaki menentukan kedudukannya sebagai seorang yang berdagang atau mengembara. Jadi kita tentukan sendirilah kita status kita macam mana. Kadang kita di dunia ni kita nak pilih lah. Pilih sama ada kita nak berada dalam tarik jalan pada Allah Ta'ala ataupun jalan yang terpesong. Pilihlah. Itu berdasarkan ilmu kita lah, ya. Sebab tu apa pun kena belajar lah, ya, kena belajar. Mudah-mudahan kita ada ilmu ni, kita tentukan keadaan kita. Ini gambaran yang Rasulullah SAW berikan pada kita dan nasihat dia, nasihat baginda Rasulullah SAW supaya kita jadikan dunia ini seolah-olah jalan bermusafir.
bukan untuk senang-senang. Ya, ada kepayahan, sikit je payah sana, sikit je. Tunggulah kejap sikit je. Ya. Sikit je, dengan sikit tu kita sabar, insya-Allah kita akan bahagia di akhirat, insya-Allah. Ujian masing-masing tak sama. Ujian masing-masing Allah dah tentukan, Allah dan qadarnya. Iradah Allah Taala, bagi orang ni ada ujian, orang ni ada ujian, orang ni ada ujian. Jadi kita sama-sama doa agar Allah mudahkan ujian kepada kita. Ya, agar mudah kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berikan kita kesenangan, jadikan kita ni orang-orang yang bersyukur. Jika Allah berikan kita kepayahan untuk diuji, maka jadikan kita orang yang bersabar. Wallahu a'lam. Ya, sekarang dulu insya-Allah. InsyaAllah dua minggu kita akan sambung lagi dah hadis yang perbincangan seterusnya. Jadi aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa li sayyidil muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Kita tambahkan dengan tasbih kafarah wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La usrina min sana illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika min hadhihi arba'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min an-najihin wal faizin fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi